untuk memulakan diskusi ini. Dipersilakan. Terima kasih Halimah. Suara akak dengar tak? Dengar, jelas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi luangkan petang ni. Okay, kenalkan diri, nama Nurul Munirah binti Munir. Seperti yang Halimah cakap, dua alumni STPI Biokesihatan. Sekarang sambung belajar kat UM juga. Dia tak perubatan alternatif tapi more pada tumbuhan ubatan lah, macam tu. Jadi pilih tajuk tentang tumbuhan dalam Islam dan sains untuk petang ini. Okay. Saya ada sediakan slide. Jadi kita akan tengok slide lah ya untuk hari ini. Boleh. Boleh, dah start screen. Okay. Kita nampak dah kan slide-nya? Nampak? Okay. Sekejap. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik hari ini tentang tumbuhan dalam Islam dan sains. Saja je lah. Biasa tumbuhan kan warna hijau, tapi slide ni pilih warna biru sebab suka warna biru, tu je. Simple je reason dia. Okay. Tapi tak ada lagi pun kat slide. Tak nampak lagi Tak nampak lagi. Tadi nampak, lepas tu tiba-tiba hilang. Hilang sekejap. Nampak tak? Sekarang boleh nampak. Saya nampak kan? Nampak slide je kan? Yep. Nampak kan? Okay. Betul. Okay, jadi ni dengar suara je lah. Tengok slide. Okay, mula. Okay, mula-mula untuk pengenalan lah. Maaf lah ya, akak punya ni pun lambat sikit. Okay, pengenalan tumbuhan yang kita nak cerita hari ni merangkumi pelbagai bahagian tumbuhan tu lah. Contoh dalam gambar ni kita lihat ciri-ciri tumbuhan ada secara asas ada 5. Macam dalam gambar ni ada akar, ada buah, bunga, batang dan daun. Jadi kita dalam pembincangan hari ni kita akan rujuk pada, kita tak cakap sekadar pokok tapi mungkin ada pasal buah-buahan ke, ada pasal bunga ke kan, macam tu. Jadi tu soalan dia, cuba teka dalam pokok ni. Kalau belah kiri tu, belah kiri ya. Yang ada akar tu Halimah boleh teka tak pokok apa? Kalau teka salah. Tak apa. Kita buat. Kalau dari segi akar tu tak pasti, tapi dari segi daun dia macam serai je. Serai. Kalau serai macam dia punya akar dalam tanah. Ini saya dah kecil kot. Ini pokok pandan. Biasanya pokok pandan atau mengkuang akar dia atas tanah. Jadi kalau akar ni dia cantik. Indahnya dia kebanyakannya dalam tanah, tapi ada juga akar yang tanah pandan, pokok hutan kayu bakau kan. Yang belah kanan ni pokok beringin.
Yang orang buat sambal hitam kan, bawang pahang buat sambal hitam. Itu je lah. Okay. Ni gambar pokok ni yang Mak ambil sendiri tau. Tak ambil kat internet wah. Dah. Okay, seterusnya mulalah kita akan bincangkan dari sudut pengajian Islam dahulu, baru akan disentuh dalam bidang sains lah. Okay. Slide seterusnya. Okay, dalam Al-Quran ada dua istilah, iaitu An-Nabat dan juga Asy-Syajarah, yang bermaksud tumbuh-tumbuhan lah secara maksudnya bukanlah kalau macam buah-buahan dalam bahasa Arab dia fawakih atau samarot kan. An-Nabat dengan Asy-Syajarah ni bermaksud tumbuh-tumbuhan. Okay, ini adalah, yang ni agak kupas daripada tesis pelajar Fakulti Bahasa. Okay, dia kupaskan tentang perkataan istilah An-Nabat dengan Asy-Syajarah ni melalui sudut bahasa Arab lah. Okay, untuk An-Nabat ni dia ada dua bentuk perkataan dalam Al-Quran. Satu sama ada ayat Quran sebut tentang An-Nabat yang bermaksud tumbuh-tumbuhan. An-Nabat ni kata asal dia nabatun, ataupun perkataan anbata yang bermaksud tumbuhkan. Anbata ni daripada perkataan nabata. Beza dia, An-Nabat tu adalah isim, iaitu kata nama, bahasa Arab kita belajar kan. Kalau anbata ni adalah fi'il, kata kerja. Kemudian untuk An-Nabat, untuk istilah Asy-Syajarah pula yang bermaksud pokok, juga kita bincang dalam perbincangan petang ni sebab pokok ni sebahagian daripada macam makna tumbuh-tumbuhan lah dalam Al-Quran. Okay, jadi kita tengok dulu, boleh kata kita ada 3 penerangan lah tentang istilah An-Nabat dengan Asy-Syajarah ni. Yang pertama, perkataan An-Nabat dari sudut kata nama, isim, iaitu ada disebut sebanyak 9 kali dalam Al-Quran yang bermaksud tumbuh-tumbuhan. Tapi ada juga An-Nabat yang bermaksud dengan makna lain. Tapi secara asasnya kan kata tadi kita kata asal untuk An-Nabat adalah nabatun ataupun nabata. Dua-dua ni bermaksud tumbuh-tumbuhan. Jadi memang merujuk pada tumbuh-tumbuhan lah ayat istilah An-Nabat ni. Tak apa, ni kita nanti bacalah, nanti akan share slide. Kita tengok ringkasan makna-makna An-Nabat dalam Al-Quran. Ini jadual. Belah kiri ni ada surah dengan ayat lah kan. Macam-macam maksud lah, ada bermaksud rezeki, ada bermaksud tumbuhan, ada bermaksud nikmat dan keseronokan. Ni dan boleh baca kan dekat dalam jadual ni. Jadi kini An-Nabat ni selain maksud tumbuhan ada juga maksud lain juga. Kemudian macam tadi An-Nabat, tadi jadual tadi adalah An-Nabat daripada kata asal nabatun. Yang ni pula An-Nabat daripada kata asal nabata. Nabata iaitu kata kerja lah. Kata kerja pun sama, ada banyak maksud. Dan tak apa, lepas ni kita akan tengok contoh. Dia perbincangan ni banyak lagi dalam tesis tu. Kita tengok contoh Contoh untuk surah An-Naba ayat 15. Linukhrija bihi habbau wa nabata. Dalam ayat ni ada perkataan nabata. Nabata, apa yang kita sebut istilah An-Nabat ni lah. An-Nabat. Cuma nabata tu dalam keadaan dalam tak silap hal. Tapi tak apalah, tengok i'rab dia. Huraian untuk ayat ni, firman Allah ni yang bermaksud untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan
tumbuh-tumbuhan. Menurut Ibnu Katsir, perkataan nabat dalam ayat ni adalah tumbuh-tumbuhan hijau yang basah dan boleh dimakan secara mentah seperti sayur-sayuran. Kemudian menurut Ibnu Ashur, perkataan nabat ni juga bermaksud tumbuhan yang buahnya tak dimakan oleh binatang tetapi manfaatnya dapat diperolehi seperti rumput, lalang dan lain-lain. Tapi yang menariknya kat sini, Ibnu Ashur dia teruskan lagi huraiannya. Dalam ayat ni ada perkataan linukhrija yang bermaksud mengeluarkan daripada yang Allah keluarkan daripada tanah ni tumbuh-tumbuhan. Tapi Allah tak gunakan, ikutkan an-nabat tu maksudnya tumbuh-tumbuhan. Kalau ikutkan kita guna perkataan kita gunakan dia punya kata kerja lah, iaitu linun bita untuk tumbuhkan. Tapi Allah tak kata linun bita, Allah kata linukhrija. Daripada tanah tu dikeluarkan, bukannya daripada tanah itu ditumbuhkan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Allah ni mampu untuk bangkitkan semula manusia di hari akhirat kelak. Manusia kan bila meninggal, kita tanah dan tanah. Tapi Allah kata Allah mampu keluarkan manusia daripada tanah bangkit semula pada hari akhirat kelak. Jadi tumbuh-tumbuhan yang keluar dari dalam tanah ni diumpamakan dengan keadaan manusia yang dikeluarkan dari dalam kubur. Jadi kat sini kita bukan setakat ambil pengajaran tentang tumbuh-tumbuhan ni sebagai satu daripada kurnia Allah, tapi juga ia diumpamakan untuk untuk kebangkitan hari akhirat kelak kan. Seterusnya, tadi kita cerita tentang perkataan nabat daripada kata asal nabatun. Sekarang ni kita pula nak tengok perkataan nabat, anbata tu kat tinggal alif, anbata dalam bentuk fi'il. Kalau nabata ni maksud dia tumbuhkan. Kan kalau tadi tumbuhan tu kita kata noun lah kan. Yang ni dia punya verb tumbuhkan, nabata. Jadi kat sini selain an-nabat ada perkataan nabata dalam Al-Quran yang bermaksud tumbuhkan. Ada dalam 7 wazan. Wazan ni pola kata. Kalau kita baca bahasa Arab ada wazan kan. Jadi antara wazan yang ada seperti anbatsna, apa lagi, anbatats, yunbitu, tunbitu, tanbutu. Wazan ni dia penting sebab dia memberi maksud berlainan lah untuk makna dalam Al-Quran tersebut. Tapi kita akan lihat perkataan anbatsna sebab itu yang lebih banyak digunakan dalam Al-Quran. Anbatsna ni maksudnya kami telah tumbuhkan. Allah telah tumbuhkan. Okay, kita tengok contoh. Contoh dalam surah Qaf ayat 7 hingga 9. Kita lihat, kalau kita tengoklah ayat ke-7 ada perkataan wa anbatsna fiha min kulli zawjin bahij. Kemudian ayat ke-9 ada perkataan fa'ambatasna bihi jannatin wa habbal masid. Ni boleh, kalau siapa ada terjemahan Quran sebelah boleh tengok. Sebab kat sini tak betul sikit. Okay, maksudnya kita tengok maksud lah kan. Dan juga keadaan bumi ini, bagaimana kami bentangkan ia sebagai hamparan dan kami letakkan padanya gunung ganang yang terdiri kukuh serta kami tumbuhkan, sebab tadi ada ayat yang wa'an batsna fiha, tumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang indah subur. Kami adakan semuanya itu, Allah jadikan semuanya ni bumi, gunung ganang ni untuk menjadi perhatian dan peringatan kepada tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadanya. Ya, alam ni, tumbuh-tumbuhan ni sebagai peringatan kepada kita lah untuk kita ingat Allah kan.
Dan juga kami telah turunkan dari langit air hujan yang banyak faedahnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman. Ini buah-buahan dan biji-bijian yang dituai. Okay, kita tengok penerangan dia. Kita tadi perkataan anbats tu dalam ayat ni bermaksud kami tumbuhkan. Ayat ni Allah tumbuhkan. Bukannya tumbuh-tumbuhan tapi kami tumbuhkan. Dan ayat ni dia menunjukkan proses pembesaran, growth kan. Tumbuh-tumbuhan secara berperingkat. Kita boleh tengok dalam ayat ni ada seperti ada lima elemen alam yang Allah ciptakan yang mempunyai hubungan dengan tumbuh-tumbuhan. 5 elemen tu yang kita baca tadi lah, iaitu bumi, gunung, biji-bijian, air hujan dan pokok. 5 elemen alam ni, kita duduk atas bumi kan, bumi ni ada gunung ganang. Dan kat bumi ni juga ada tumbuh-tumbuhan, sama ada di gunung ke ataupun di tanah rata lah kan. Dan daripada tumbuh-tumbuhan tu ada yang berbunga, akhirnya menghasilkan buah, menghasilkan biji-bijian contoh macam padi kan. Dan mereka tumbuhan dapat hasilkan hasil ni apabila ada air hujan yang mencukupi contohnya. Jadi daripada ayat ni kita nampak kesinambungan lah. Tumbuh-tumbuhan tu ada kaitan dengan elemen alam. Alam ni saling bergantung, saling berinteraksi macam tu. Jadi kalau satu tu rosak boleh efek pada elemen lain lah. Macam katalah pokok rosak boleh efek pada gunung ke, macam tu alam kita. Yang menurut Ibnu Katsir ni tumbuh-tumbuhan yang dimaksudkan dalam ayat ini meliputi semua jenis tumbuh-tumbuhan, semua kan. Tumbuhan manjat ke, tumbuhan tumbuhan laut ke. Manakala biji-bijian contohnya seperti gandum, barli, padi dan lain. Tadi kita dah lihat istilah an-nabats. Sekarang ni kita lihat istilah asy-syajarah yang bermaksud pokok. Kita tengok yang poin kedua ya. Pokok merujuk kepada tumbuh-tumbuhan yang ada batang. Manakala tumbuhan yang tak ada batang ni dah hidup secara melata dikenali sebagai istilah an-najmu dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran. Gitu. Perkataan sejarah ni diulang 26 kali dalam Al-Quran. Tapi nak kata ayat 26 kali ni dia berkisar tentang 5 topik. Yang pertama, perkataan yang merujuk kepada pokok yang berada di syurga dan neraka. Pokok yang ada dalam syurga dan neraka lah. Dalam syurga dan neraka pun ada pokok. Kedua, pokok yang disandarkan kepada kisah Nabi-Nabi. Ketiga, pokok yang untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Keempat, pokok yang menunjukkan perbandingan. Contoh macam yang tadi kita ada perumpamaan kan, pokok dengan kebangkitan hari akhirat. Dan kelima, pokok ni juga adalah makhluk Allah yang sentiasa sujud kepadanya. Selain kita manusia yang sujud kepada Allah, pokok juga adalah makhluk Allah yang sujud kepada Allah. Daripada 5 topik ni saya kata bagi contoh untuk 2 topik. Contoh yang perkataan pokok yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kita lihat surah Yasin. Sini kan surah Yasin ni ada selalu baca kan ayat 80. Yang bermaksud Tuhan yang telah menjadikan api dari pokok yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api darinya. Dalam terjemahan huraian ayat ni ada 2 pendapat, tapi 2 pendapat ni mereka bersepakat bahawa pokok kering dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghidupkan api. Macam contoh siapa yang guna dapur api ke, atau kalau kita pergi berkemah kan, kita nyalakan api daripada
kayu pokok kan. Jadi ayat ni menunjukkan antara kegunaan pokok yang Allah kurniakan kepada kita lah. Tak apa, ni teruskan lagi ni macam kalau berat sikit. Kemudian contoh yang kedua, pokok ni pun makhluk Allah yang sentiasa sujud kepadanya. Kita surah Ar-Rahman yang ayat dia berulang-ulang kan. Ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan. Maksudnya dan tumbuhan yang melata serta pokok kayu masing-masing tunduk menurut peraturan Allah. Jadi ayat ni menunjukkan selain manusia, tumbuhan pun sujud kepada Allah. Dan yang kedua, biasanya dalam Al-Quran An-Najmu ni diterjemahkan sebagai bintang-bintang kan dekat langit. Macam surah An-Najmu kan. Tapi untuk ayat ni bermaksud tumbuhan yang melata. Sebab selepas An-Najmu tu ada perkataan Asy-Syajaru. Jadi Ibn Abbas kata maksud ayat An-Najmu ni adalah tumbuhan yang melata. Tadi itu kira kita dah habislah lihat tentang istilah an-nabat dengan asy-syajarah dalam ayat Al-Quran. Bolehlah daripada ayat Al-Quran tadi kita boleh lihat ada perkataan an-nabat, ada perkataan an-bata, ada perkataan asy-syajarah yang bermaksud tumbuh-tumbuhan. Ini hanyalah contoh, maksudnya banyak lagi ayat Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Contoh dalam surah Ar-Ra'du ayat 3 ni, boleh tengoklah dalam dia punya bahasa Arab. Cuma nak ajak kita lihat ayat yang keempat, ini yang poin kedua. Allah bagi tahu, dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan tetapi berlainan keadaannya, dan padanya ada kebun-kebun anggur dan jenis-jenis tanaman serta pohon tamar yang berumpun dan tidak berumpun. Semuanya disirami dengan air yang sama. Macam-macam tanaman, semua kan. Katalah sekeliling kita ada macam-macam pokok, semua disirami dengan air yang sama. Dan Allah lebihkan buah setengahnya dari setengahnya pada bentuk rasa dan bau. Sesungguhnya perkara inilah, perkara yang kita lihat ni, yang demikian ini mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mahu berfikir serta memahaminya. Mungkin kita nampak biasa, kita tengok pokok sekeliling kita kan. Lagi kalau kat Malaysia semua hijau kan. Kita tak adalah nampak ada yang luruh ke, ada yang warna-warni macam kat negara 4 musim kan. Kita tengok semua hijau. Macam biasalah kita tengok macam biasa. Tapi kalau kita tengok dekat-dekat ke atau kita perhatikan, adakah contoh pokok yang bersebelahan A dengan B ni sama bentuk daun dia? Maksudnya adakah dia pokok yang sama ke pokok berlainan? Kemudian macam contoh pokok durian dengan pokok asam Jawa kan berbeza rasa. Satu durian ni orang suka lah kan, manis, sedap. Kalau asam Jawa ni masam. Jadi tapi dua-dua tu adalah pada tanah yang sama, disirami air hujan ke, air yang sama. Tapi Allah lebihkan pada rasa ke, bau dia dan lain-lain. Jadi itu satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita boleh fikirkan, kita boleh renungkan dan kita boleh syukuri. Macam tu. Kemudian tadi kita ada sentuh surah Qaf ayat 7 hingga 9. Tapi ni saya saja nak sambung ayat seterusnya, dia ada ayat 10 dengan 11. Yang surah Qaf ni ayat 7 hingga 9 ni Allah cerita tentang ada bumi, ada gunung ganang, ada tumbuh-tumbuhan, ada biji-bijian. Ayat ke-11 Allah kata semuanya itu sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Rezeki bagi kita kan, rezeki kita makan ke, kita guna untuk ubat ke, guna untuk antara lagi pelbagai kegunaan lah daripada pokok ni kan, macam kertas kita ni kan daripada kulit pokok kan. Jadi semua tu rezeki yang kita perlu syukurilah. Bila kata rezeki ni Allah bagi, pokok ni kan Allah bagi percuma lah. Kita tak perlu bayar kan, macam tu. Betul. Okay, kemudian surah Ar-Rahman ni
Aku cuma ambil gambar je dia punya penerangan, tapi sorry. Surah Ar-Rahman ni kita perkenalan sikit lah. Surah Ar-Rahman ni surah ke-55 dalam susunan Al-Quran. Ada 78 ayat dan dia adalah surah Madaniyah. Yang ini surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ayat 1, kita lihatlah ayat 1 hingga ayat 1 hingga ayat 13. Ayat 13 ni mula Allah mulakan dengan perkataan Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pengasih. Penerangan dia panjang sekejap ya. Ni apa, akak tak bagi dia punya gambar tapi akak baca daripada buku lah ya, surah Ar-Rahman ni. Kan ayat pertama, ni tak ada kaitan dengan tumbuhan tapi sebelum kita cakap pasal tumbuhan, kita tengok dulu awal-awal surah Ar-Rahman yang dimulai dengan perkataan ayat Ar-Rahman yang bermaksud Allah yang Maha Pengasih. Pembukaan surah Ar-Rahman ni dibuka dengan kalimat Ar-Rahman. Dia memberi kita satu keinsafan untuk semua manusia bahawa walaupun kita ni dirunding kesulitan, Allah yang bersifat Ar-Rahman terus menerus melimpahkan rahmatnya pada sekalian hamba-Nya. Jadi dan rahmat yang Allah bagi ni Allah ceritakan untuk ayat seterusnya, iaitu ayat kedua tentang Allah ciptakan kita manusia. Itu satu rahmat atas kasih sayang Allah. Dia ayat ketiga, Allah ajar kita ni pandai berbicara, kita ni boleh bertutur. Kalau nak sampaikan apa yang kita rasa, kita boleh cakap. Kita ada dia penglihatan ke pendengaran semua tu kan. Kemudian Allah ciptakan matahari dan bulan pada ayat kelima. Setiap ayat tu Allah bagi tahu apakah rahmat yang Allah bagi kepada kita, kepada manusia di alam ni. Dan akhirnya sampai pada ayat 13, ayat 11 yang ceritakan tentang fakihah. Fakihah ni buah-buahan lah. Dalam ni tak adalah perkataan syajarah ke ataupun an-nabat, tapi buah-buahan ni pun sebahagian daripada pokok kan, hasil daripada pokok kan. Jadi kita pun masuk dalam pembincangan ni. Maksud firman ni, di dalamnya terdapat berbagai jenis buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Kita tengok penerangan lah kan. Allah tumbuhkan pepohonan buah ni sebagai bekalan makanan buat manusia. Buah-buahan ni semua ni macam kita kenal kan, durian, pisang, rambutan ni semuanya adalah sebagai manifestasi pembuktian kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jadi kita sebagai manusia hamba Allah ni selainnya lah merafakkan rasa syukur kepada pencipta Allah yang Maha Agung. Kemudian untuk penerangan ni tentang ni lah buah kurma. Kini ada yang macam kita tahu ada setengah buah-buahan ke ataupun pokok yang namanya khusus dalam Al-Quran kan, macam ni kurma, ada 5 memang Allah sebut kurma, ada 5 kan. Tapi yang ni saya tak sentuh lah, saya cuma sentuh secara umum tentang tumbuh-tumbuhan. Yang ni kita terus sekejap. Kita kemudian ayat ke-12 yang bermaksud dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Sifat rahman Allah dapat dihayati oleh setiap insan tak kala mereka merenungi kejadian tumbuh-tumbuhan yang bermula daripada benih, biji-bijian. Dan daripada biji tu ada tunas, kemudian tumbuh daun, kemudian ada bunga. Bunga ada yang hasilkan buah contohnya kan. Dan bunga ni biasanya kita nampak cantik kan. Jadi sifat rahmat Allah ni menjadikan kita
alam ni pun bukan setakat satu warna je, dia ada bunga-bunga yang cantik. Jadi itu pun satu antara kasih sayang Allah, antara rahmat Allah kepada manusia. Kita tengok seterusnya. Tapi ni semua penerangan je. Tapi lepas tu pada ayat ke-13, ada ayat yang kita selalu baca berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, iaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah hendak kamu dustakan. Daripada tadi Allah dah bentangkan kepada kita nikmat-nikmat apa yang Allah bagi. Jadi Allah tanyalah untuk kita rasa, untuk kita macam tersedar ataupun terfikir, ada nikmat yang kamu hendak dustakan kan. Selain tu juga nak tunjukkan tumbuh-tumbuhan tu pun salah satu nikmat yang Allah bagi kepada manusia. Lain daripada mungkin kita biasa nampak nikmat lain kan. Tapi tumbuhan ni pun satu nikmat juga daripada Allah untuk kita syukuri. Dan nanti bila kat hujung-hujung surah ayat sekejap ya. Ayat 48, 49. Ni pula cerita tentang tumbuh-tumbuhan yang dalam syurga. Yang tak apalah saya tak ulas semua. Nak kata dalam syurga pun ada tumbuh-tumbuhan. Cuma kita tak boleh nak bayangkan dia sama dengan kat dunia lah. Sebab Allah kata dalam apa yang di akhirat nanti, apa yang di syurga nanti, kita memang tak boleh bayang langsung. Tak terbayang langsung lah di fikiran kita kan. Jadi kat syurga pun ada juga tumbuhan tapi tak samalah dengan yang kat dunia ni macam tu. Jadi ni macam overall lah. Tumbuh-tumbuhan ni adalah nikmat atau rezeki yang perlu kita syukuri. Dan itu ia juga adalah nikmat dalam syurga. Jadi bila kan biasa orang kata bila kita nikmat, maksudnya kita perlu bersyukur lah kan. Jadi bagaimana cara bersyukur? Masing-masing lah ikut masing-masing kapasiti kita. Macam mana kita cara bersyukur selain daripada bersyukur Alhamdulillah ke. Mungkin ada yang pandai bertani, dia bersyukur dengan dia tanam pokok. Sebab tanam pokok ni pun antara perkara yang digalakkan dalam Islam. Atau macam contoh kalau kita amalkan 3R kan, dan reduce, reuse, recycle. Yang tu pun kan salah satu cara yang indirectly lah kita bantu untuk kita mengurus dan jaga alam sekitar kita. Dan lain-lain jugalah cara-cara kita bersyukur. Dan tumbuhan ni juga selain dia nikmat, dia juga ada tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Kita lihat tu, kita tahu Allah yang cipta. Satu, kita sedar Allah sebagai pencipta. Yang kedua, manusia sendiri pun tak mampulah. Memang tak mampu nak cipta pokok lah kan. Kita tanam pokok boleh, tapi kita taklah ciptakan biji benih. Kita tak cipta batang pokok tu misalnya kan. Lepas itu nak buat kita sedar kita ni terdeh, hina di sisi Allah SWT. Kemudian ada tentang hadis pertanian, ni saya tak letak. Tapi contoh ada hadis tentang mafhum dia tentang jika tiba hari kiamat, kalau di tangan kamu ada anak pokok, maka tanamlah anak pokok tu walaupun nak kiamat. Nak kata galakan kita tanam pokok lah. Okay, selain tu, tadi kita sebutkan tumbuhan adalah sebagai nikmat. Jadi kita juga boleh berfikir dari sudut mana yang tumbuhan ni sebagai nikmat. Contoh tumbuhan ni sebagai makanan kepada haiwan dan manusia, juga menjadi ubat kan. Ubat sekarang ni pun banyak je daripada ekstrak-ekstrak tumbuhan kan. Kemudian tumbuhan sebagai pakaian, tumbuhan sumber oksigen untuk kita bernafas, tumbuhan sebagai bahan bakar. Jadi kita contoh gambar ilustrasi. Contoh ini tumbuhan sebagai sumber oksigen untuk pernafasan kita. Yang tumbuhan akan hasilkan oksigen sebagai byproduct lah kan. Jadi kita yang dapat manfaatnya. Kemudian tumbuhan dijadikan pakaian seperti bunga kapas yang kering. Ni bunga kapas ni ikutkan pokok kapas ni panjang, tapi ni agak potong ni, bagi tinggal sikit je. Nampak kan bunga kapas ni?
bunga kapas ni pun kau pakai je, kita apa kata tempat kita. Kalau kapas muka kan, nak lap minyak muka tu pun daripada kapas juga. Tumbuhan tu semua kan asalnya. Jadi ini sekadar ni je. Kalau lah nak baca tentang tumbuhan yang khusus disebut dalam Al-Quran dan hadis, boleh baca, boleh carilah artikel-artikel oleh ahli akademik Apium yang contoh ada pasal labu air, ada pasal inai, ini semua tumbuhan-tumbuhan yang memang disebut secara jelas istilahnya lah dalam Al-Quran ataupun hadis. Contoh nombor 3 tu klasifikasi sayur-sayuran. Contoh sayur yang ada dalam Quran, contoh bawang putih ada disebut dalam surah Al-Baqarah. Ini dari sudut, ini sebagai mengakhiri tumbuhan dari sudut pengajar Islam lah. Tapi tidaklah kita memisahkan. Cuma kita lihat istilah-istilah dalam Al-Quran. Ini kita lihat pula dari sudut ilmu sains yang berkaitan dengan tumbuhan. Ada pelbagai ilmu lah yang berkaitan dengan tumbuhan ni. Contohnya yang pertama, asasnya adalah tentang tumbuhan ni ada 4 bahagian. Iaitu pertama, lumut. Ni kita tengok daripada hierarki lah yang paling ringkas kepada paling kompleks. Mula ada lumut, kemudian paku pakis. Tapi lumut dengan paku pakis ni tak ada biji lah kan, ada spora kan. Kemudian ada pokok pine atau conifer. Akhir sekali tumbuhan yang menghasilkan biji seperti pokok durian. Ini 4 pembahagian dari sudut ilmu botani lah. Ada tentang sel tumbuhan, unit asas kepada pokok. Macam kalau manusia sel animal cell lah, asas kita. Ini contoh, ini masa buat lab lah jadi demo dulu kan. Tengok ni apa tak kotak-kotak ni. Ni kalau ikutkan 40 kuasa 40 ni kita nampak kecil-kecil lagi je lah sel-sel pokoknya. Yang warna merah ni sebab kita warnakan, bukan sebab asalnya sel ni warna merah. Cuma sebab warnakan. Tapi nampaklah kan ada petak-petak ni. Kita belajar sel tumbuhan ada sel wall kan yang membuatkan dia rigid. Yang dalam tu lain, dalam tu ni apa, DNA, kromosom. Jadi bahasa mudahnya, ni daripada akar ni, kita ambil akar sikit tu, kita tengok under mikroskop. Akar bawang yang halus, akar bawang halus je. Bila kita tengok bawah mikroskop, kita tengok bawah mikroskop tu means kita tengok seadanya. Macam katalah kita ambil sel pipi kita kan, kita ambil, kita letak terus bawah mikroskop. Bila tengok bawah mikroskop kita nampak, kita tak nampak dia macam mata kasar kita nampak kulit je lah kan. Tapi rupanya bila bawah mikroskop, kulit tu sebenarnya terdiri daripada sel-sel lah. Hamba juga tumbuhan ni. Sel-sel kecil, sel sekian ataupun bahasa mudahnya sel-sel kecil yang terlalu banyak membentuk akar bawang yang kita nampak kat sebelah ni. Kemudian ada perbincangan tentang anatomi tumbuhan. Anatomi ni maksudnya physical properties. Ciri-ciri fizikal lah, ciri-ciri yang kita boleh nampak. Tadi sel, ciri yang kita tak nampak dengan mata kasar, kena guna alat nak nampak. Ini ciri-ciri, contoh kita belajar, contohnya daun. Ada bentuk daun berbeza setiap pokok. Yang belah kiri ni daun 5 purut macam kita masak tom yum tu kan. Ada daun dia kan macam dua yang bercantum. Berbeza dengan daun-daun lain lah. Kata daun 5 kasut ni ringkas je daripada daun. Contohnya. Padahal dua-dua tu sama keluarga, dua-dua keluarga limau tapi berbeza. Dari sudut bentuk daun, buah pun lain, 5 purut buahnya menggerutu sikit kan. Maka suri licin je dia punya kulit buah je. Bunga pun lain. 5 purut bunga dia macam bunga dia kirim lah. Kalau dia kasuri bunga dia macam bintang yang macam bintang lah, cantik lah, cantik. Tapi lain lah, kalau model limau tapi berbeza.
Kemudian menarik lah, cuba kalau kita tengok pokok sekeliling, tak perlu pergi jauh-jauh pun, tengok je lah pokok sekeliling kita. Daun dia sama rupa. Lepas tu kalau ada masa dia berbunga, boleh ambil gambar sebab jarang kan pokok nak berbunga. Kecuali pokok bunga lah, pokok bunga memang sentiasa berbunga contohnya. Macam contoh pokok mangga, sebelum nak berbuah dia berbunga dulu. Adakah bunga dia bentuk cantik macam ni atau bunga dia bentuk lain ke? Macam tu. Kemudian ada ilmu tentang nama. Kita beri nama pada tumbuhan lah. Macam manusia pun kan, kalau ada nama senang kita nak panggil dia. Jadi tumbuhan pun sama. Jadi ada taksonomi, yang ni pengkelasan tumbuhan secara sistematik yang memberi nama saintifik kepada tumbuh-tumbuhan. Nama saintifik ni kira kita boleh guna seluruh dunia lah, worldwide. Walaupun tumbuhan tu tak ada kat negara kita misalnya, tapi kalau orang nak Google ke, nak cari maklumat, diguna nama saintifik, insyaAllah dia jumpalah maklumat pasal pokok tu. Contoh ni pokok mas cotek. Mas cotek nama saintifik dia Ficus deltoidea. Nak kongsi je lah, mas cotek ni nama dia sebenarnya berdasarkan pokok ni. Kenapa dinamakan mas cotek? Sebab kat daun dia ada bintik-bintik seakan warna kuning, seakan emas. Emas tu daripada macam kata emas lah. Cotek tu macam seerti dengan setitik. Dia kat daun tu ada bintik-bintik kuning. Tu nama dia mas cotek. Ada macam ada bintik-bintik emas dekat daun. Jadi tu cara nak kenal lah mas cotek ni, ikut nama tempatan. Mas cotek ni nama tempatan. Nama tempatan ni dia bergantung kepada negara mana dia tumbuh lah. Kalau kat Malaysia ni namanya mas cotek. Mungkin dekat tempat lain nama dia lain kan. Kalau katalah kat negara China nama dia bahasa Cina lah pula kan, contohnya. Okay, selain tu ada juga kajian tentang fitokimia, phytochemistry. Yang ni dalam tumbuhan, kandungan kimia dalam tumbuhan. Ikutkan ada secara umumnya ada dua lah. Satu sebatian primer, yang ni yang karbohidrat, protein, lemak. Semua ni yang memberi nutrisi lah untuk pokok ni membesar. Selain tu, ini jarang kita dengar lah yang sebatian sekunder ni. Sebatian sekunder ni secara umumnya ada 4 bahagian, iaitu asid fenolik atau ada phenolic acid, ada flavonoid, ada terpenoid dengan alkaloid. Selain tu ada minyak meruap yang kita, contoh 50 kan kita ada bau wangi kan, tu minyak meruap, volatile oil. Ya, bila kita bau wangi lah, macam lavender ke, tu semua ada minyak meruap. Biasanya yang bau wangi ni, bunga bau wangi pun dia ada minyak meruap lah maksudnya, yang kita boleh ekstrak dapatkan minyak dia. Jadi ni grup lah, asid fenolik, flavonoid ni dia grup besar. Bawah dia lah yang menghimpunkan segala nama-nama kimia tumbuhan ni. Contoh macam kat dalam gambar, dalam ni ekstrak betik ni, Carica papain ni betik. Dia punya chemical components ni ada apa ni? Papain, chymopapine, pectin, ni semua nama secondary metabolites tadi. Tapi masing-masing ni saya tak pastilah mana yang under asid fenolik, mana yang under flavonoid, terlalu banyak kan, tak hafal nama-namanya. Biasanya yang kemis bahagian natural compound lah yang tahu benda ni. Selain tu, sebatian sekunder ni lah yang dibuat kajian lah, eksperimen oleh saintis sebab dia kemungkinan ada sifat memberi kesan ubatan atau terapeutik. Contoh yang kita mungkin pernah dengar antioksidan, anti radang, anti-inflammation, anti-microbe, anti-parasit dan lain-lain. Jadi daripada sebatian sekunder ni lah yang dikaitkan dengan perubatan lah, bila ada tumbuhan ubatan tu dikaitkan dengan sebatan yang sekunder ni lah. Jadi boleh kata perbincangan kita berakhir di sini lah. Untuk kesimpulan, saya cuma letak renungkan je lah, renungkan entiti pokok yang satu, kan pokok tu satu, bila kita banyak-banyak dia membentuk hutan, bukit, gunung ganang. Jadi kalau kita nak teruskan menjaga hutan kita, bukit kita ni,
kita kena urus dengan baik. Lagipun kita ni pun Allah lantik manusia sebagai khalifah untuk bertugas di muka bumi. Jadi peranan kita lah. Kemudian selain itu, kita cinta kepada alam tidaklah melebihi cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kadang-kadang katalah kalau kita pergi hiking ke kan, kita tengok sunset ke, matahari terbenam, kalau dah masuk waktu solat, agak-agak kita teruskan tengok alam ke ataupun kita pergi solat. Itu. Jadinya kita memang patut cinta kepada alam tapi juga kena cinta kepada yang pencipta alam. Ni sekadar perkongsian gambar-gambar lah. Yep. Gambar contoh yang Langkawi tu pokok bakau, hutan pokok bakau. Gambar bawah tu hutan pokok bakau tapi bukan dekat Malaysia, dekat India. Yang belah kanan ni gambar dekat Jepun. Ni semua postcard. Postcard yang akak terima label luar negara. Daripada penpol ke? Kalau penpol dia sentiasa berterusan, tapi yang ni macam sekali je lah. Tapi akak dapat dia ada website dia lah, ada website dia. Kita bertukar-tukar. Ini contoh gambar atas tu Chocolate Hills dekat Filipina. Nama dia Chocolate Hills sebab ada masa bila tumbuhan tu akan jadi macam coklat. Jadi kita akan nampak semua bukit-bukit kat belakang semua coklat. Tu yang dikatakan Chocolate Hills tu. Ini kan ada tanaman coklat. Agak bodoh tu dapat tu kan ada coklat, rupanya bukan. Nak kata dia punya fizikal lah. Ada masa tumbuhan hijau. Bukit tu jadi warna coklat. Jadi nampaklah semua coklat kan macam tu. Ada banyak lah bukit ni dekat Filipina. Belah kanan ni kat Poland, Bukit Tatra tak silap, Gunung Tatra. Yang bawah ni gambar bunga dekat Perancis. Maksudnya Malaysia tak ada ni. Kalau kita perhatikan pun, contohlah cakap bertukar pokok ni, dapat tahu pokok luar negara beza dengan, ada yang beza, ada yang sama dengan Malaysia. Jadi kita nampak banyak yang Allah cipta. Berbagai jenis tumbuhan yang Allah ciptakan. Jadi ni saya rujukan. Terima kasih, dah 6:30 dah. Ya Kak, stop sharing. Kisah Kak ni adalah Halimah, kalau nak bagi slide ni bagi awak ke? Boleh juga nak bagi dekat Faiz ke Izzat ke pun boleh. Nanti kalau bagi saya terus share dekat diorang lah. Kita dapat dekat Izzat lah. Bukan stop sharing lah kan? Okay. Itulah perbincangan kita untuk ada siapa yang nak tanya soalan dekat Kak Munirah? Tak tanya soalan pun, nak cerita pun boleh, nak apa lagi, bagi pendapat pun boleh. Mana chat lah. Tulis kat chat pun tak apa. Terima kasih semua atas masa yang diluangkan. Kak, kalau tak sementara tunggu soalan, nak tanya. Contohlah macam akak kan dah banyak tahun mendalami ilmu tumbuhan ni kan, dah sampai macam PhD. So saya nak tanya, apa cabaran dalam nak mendalami ilmu tumbuhan? Sebab kita tahu tumbuhan kan dia macam manusia juga, dia sel kecil, so susah, macam dia bukan macam ilmu lain macam fizikal kan. So macam mana apa cabaran dia? Cabaran dalam nak mendalami dengan lebih mendalam. Dia masing-masing bidang ada cabaran dia kan. Kalau untuk tumbuhan ni, yang paling utama lah Kak rasa adalah untuk faham tumbuhan ni kita tak boleh setakat baca buku je. Kita kena juga macam contoh pergi taman, tengok pokok, kita nampak depan mata kita. Baru kita tahu, aku kenal tak pokok ni? Contohlah kita dah baca dah pasal pokok, katalah bunga raya kan. Bila pergi sana, bunga raya ke? Bukan lah. Contoh kan kita buat rumah kita kan. Sebab
macam dia kata perlukan field work lah juga macam tu. Dia bukan sekadar kita baca buku je. Ilmu lain pun sama, bukan sekadar baca buku, kita kena ada macam praktikal juga kan. Jadi dan personally akak bukanlah seorang yang boleh bezakan sangat. Kadang-kadang tengok pokok sekali, lepas tu jumpa kali kedua tak ingat pun. Pokok apa kan? Tak ingat pun. Apa pokok ni? Macam tu kan. Dia personally tak boleh jadi pakar botanis lah. Means yang pakar yang bezakan tumbuh-tumbuhan tu. Tapi kita boleh usaha, bukan usaha, maksudnya kita, kalau kita minat, boleh je kita baca buku, kita tengok dokumentari ke kan. Lepas tu macam kita praktis ulang-ulang, insyaAllah lama-lama kita kenal lah tumbuhan ni ciri dia macam mana. Walaupun katalah kalau kita tak belajar detail pun, macam akak pun tak belajar detail, macam daun ni ada macam bentuk, ada bentuk apa pinik lah, apa nama dia kan, kita tak tahu, kita pun tak berapa nak faham sangat istilah tu kan. Jadi just faham secara mudah je lah, macam contoh ada daun bentuk jarum macam kaktus kan, ada daun bentuk besar, ada daun bentuk kecil kan. Kita faham gitu je lah. Tapi itu pun minat semua orang pun suka pokok kan. Tapi itulah kalau akak macam mata besarnya tu macam kena iring belajar ni dengan praktikal jugalah. Kita pergi taman ke, kita bukan pergi taman je, kalau pergi taman je pun kalau tak ada lah pokok tu tak ada nama, tak ada tag nama, kita tak tahu juga pokok apa kan. Jadi kita bertanya juga kepada orang yang tahulah. Contoh dulu akak ada pergi rimba ilmu UM tu, akak belajar dengan staff tu. Dia beritahu akak macam mana nak bezakan, macam nak kenal pokok mas cotek tu, macam mana nak kenal pokok apa dia. Tapi dia dah ajar sebab dia dah kenal pokok lama kan. Dia ajar akak nak bezakan serai wangi dengan serai makan, macam mana beza pokoknya. Kan dulu tu ikutkan serai wangi dan serai makan ni pokok dia hampir sama. Jadi betul, bezanya pada bau lah, bau baunya. Bau dia. Macam tu. Jadi memang menuntut ilmu ni bukan setakat satu kena baca. Kalau tak baca kita tak ada, orang tak ada data. Tak ada, bila data kita boleh bergerak kan. Kena baca, kemudian kita bertanya. Tanya tu tak semesti dengan macam kita pergi kita bersyarah. Selain pensyarah juga kalau pakar-pakar, dia bukan doktor pun tapi dia memang dah lama berkecimpung dalam tumbuhan misalnya kan, macam staff ilmu yang kat jumpa tu, dia bukan doktor tapi dia memang dah lama kenal tumbuhan. Kita boleh belajar juga. Contoh kat Fakulti Sains ada seorang Nina ni, dia kenal pasal pokok, akak belajar dengan dia pasal nak kenal pokok, pasal tanam. Jadi kita boleh belajar dengan siapa-siapa pun asalkan ilmu yang baik. Macam tu. Dan juga satu lagi untuk kita ingat, mungkin sampaikanlah, sampaikan dah, tak kisahlah kita bercakap ke, sampaikan tulisan ke. Dah. Kongsi ilmu. Allah. Ada siapa? Liana Yamin, salam dari Taiwan. Kawan master. Liana ni dia pergi Taiwan, dia sama belajar kat Taiwan. Lepas tu setiap kali dia, akak suka, katalah kalau korang ada jumpa pokok kat sekeliling korang kan, akak suka kalau korang share gambar pokok dengan akak. Macam Liana ni pun sama, dia tahu akak suka pokok, dia share lah. Akak pun dapat tahu, macam ni lain lah rupa pokok kat Malaysia dengan Taiwan. Kita nampak kelainan, kita nampak persamaan. Jadi buka horizon minda kita lah, macam tu. Itu. Saya pernah nampak selalu nampak status akak gambar-gambar pokok kan. Tu nampak macam tu semua akak tanam sendiri ke apa? Kalau tanam sendiri ada pernah alami kegagalan tak dalam nak tanam tu sebenarnya honestly ayah akak lah. Ayah akak yang tanam. Sebab ayah akak yang minat tanam pokok kat rumah ni lah. Kalau tanya akak, rumah ni kan banyak bidang. Ada pertanian, ada pertanian ke atau sedang, tapi kini kalau bidang pertanian ni agak kurang sikit lah, akak suka bertanam, memerhati tumbuhan dia lah, gitu kan. Ataupun dokumentasi, sebab contoh pokok yang buruk tu nak berbunga bukan sentiasa, jadi bila dia berbunga akan digambar contohnya kan, untuk
Dokumentasi dekat perkembangan dia. Hari pertama dia yang tukar dia buah. Macam buah ambil masa berapa lama nak masak kan contohnya. Kalau contoh kalau sayur yang dia tanya biasa ambil masa sekejap je lah. Macam 2-3 bulan dah dapat hasil. Tapi kalau macam buah rumah ni sebenarnya pokok dah usia dalam 10 ke 15 tahun lah. Kalau buah kita kena sabar sebab dia biasanya 5 tahun ke atas baru dapat hasil lah. Cuma kau tak pasti kalau orang yang komersialkan buah tu dia ada ke kaedah nak cepatkan pengeluaran buah tu kau tak pasti, tu katanya orang pertanian lah. Jadi selama lah dan buah pun ada macam jenis kan pokok buah. Ada pokok buah sentiasa berbuah macam kelapa. Setiap masa berbuah kan. Ada masa yang ikut musim. Macam manggis kan ada musim kan. Durian. Sekali setahun. Durian, mangga. Memang bila hasil tu sekali banyak tapi dia jarang-jarang. Jadi macam kita perlu syukuri jugalah sebab bukan selalu kan. Itu. Itulah, kira saja. Baru-baru ni pokok 50 akan nampak ada serangga. Serangga tu jenis yang hisap cecair daun muda pokok. Jadi bila ada daun 50 yang muda keluar, dimakan, mati. Kita kan kalau 50 tu nak daun dia, nak masak. Kira parasit lah. Muda nak mati, saya nak tukar. Dia kira parasit kan. Itulah. Dia buat kegagalan ni mau pada serangga perosak lah. Serangga perosak. Selain macam tanah ke, kadang tanah ni sesuai dengan tanah jenis mempengaruhi tumbuh serang pokok kan. Kalau rumah kita orang ni pokok betik tak boleh tanam, selalunya tak menjadilah. Macam tanah tak sesuai macam tu kan. Tak sesuai dengan elemen dia. Tapi pokok lain alhamdulillah lagi. Tapi still tapi lama lah contoh kan macam limau kasturi tadi gambar tu. Dia berbunga dalam hampir 2 minggu, lepas tu baru nak berbuah. Tapi berbuah ni pun tak besar-besar dah. Sebulan dah kot. Sebab kita tak guna baca waktu nak ni. Jadi macam kalau kita biarkan je dia lambat sikit lah nak besar masak tu. Tapi nak tahu ilmu nak cepatkan masak buah ni kita tanya orang pertanian lah macam tu. Yang pada bidang agriculture macam tu lah. Faham? So sekarang ni nampaknya soalan pun tak ada. Saya dah left. So terima kasih kepada Kak Amira sebab sudi meluangkan masa berkongsi ilmu kepada kami. Terima kasih juga dapat berjumpa lagi dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik lagi selepas ini. Bagus, teruskan usaha ni. InsyaAllah. JK yang mengelolakan dan juga yang sudi sedia masuk ke punya pembicaraan hari ni. Okeylah, jika tak ada apa-apa kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih. Amira. Okay, salam.